Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyambut bulan Ramadan pada semua umat Islam. Pertamanya saya perkenalkan diri, nama saya Anis Suhaila binti Roslan. Saya ialah pelajar sarjana ekonomi Islam daripada UKM dan hari ini saya insyaAllah akan membentangkan kertas kajian saya yang bertajuk konsep entiti perundangan dan hubungannya dengan institusi Majlis Agama Islam Negeri di Malaysia. Okey, kita teruskan. Objektif kertas kajian saya ada dua. Yang pertama, untuk mendalami sejauh manakah Islam mengiktiraf konsep entiti perundangan, dan yang kedua, untuk membincangkan teori-teori fiqh yang bersesuaian bagi menerangkan konsep entiti perundangan ini dalam konteks Majlis Agama Islam Negeri ataupun MAIN. Metod kertas kajian saya, kajian menggunakan pendekatan kualitatif, iaitu melalui kaedah yang pertama, pengumpulan data kepustakaan, di mana saya telah merujuk beberapa buku dan penulisan ilmu Islam kontemporari berkaitan dengan konsep entiti perundangan. Seterusnya yang kedua, iaitu melalui kaedah temu bual separa berstruktur dengan beberapa orang pakar rujuk. Okey, sekarang kita masuk kepada intipati perbincangan kertas kajian yang sebenar. Kita mulakan dengan memahami dahulu apakah itu konsep entiti perundangan dalam kacamata common law ataupun secara sivil. Okey, konsep entiti perundangan pada dasarnya ialah sebuah konsep yang mengiktiraf mana-mana entiti sebagai legal person yang mempunyai jurisdik personality. Okey, secara ringkasnya, entiti perundangan ini ialah satu entiti yang telah diiktiraf seolah-olah menjadi seperti legal person, iaitu manusia yang sah yang mempunyai ciri-ciri jurisdik personality. Okey, ciri-ciri jurisdik personality ni mudahnya ialah ciri-ciri untuk mendapatkan keadilan undang-undang, seperti boleh menyaman ataupun boleh disaman juga oleh pihak lain seperti manusia. Sedangkan dia ialah sekadar entiti, tetapi setelah diberikan mandat perundangan, dia juga berhak untuk mendapatkan keadilan undang-undang. Okey, dua elemen penting dalam membincangkan konsep entiti perundangan ini ialah mestilah ianya ialah sebuah entiti, okey, yang bulatan biru, dan mestilah juga disahkan oleh mana-mana perundangan kawasan setempat itu sendiri. Barulah sesuatu entiti itu boleh dikatakan sebagai sebuah entiti perundangan. Okey. Seterusnya, kita pergi pula kepada konsep entiti perundangan dalam kacamata Islam. Okey, secara ringkasnya, konsep entiti perundangan ini tidak pernah dan tidak ada dibincangkan secara detail oleh ulama empat mazhab yang utama. Tetapi, by times, konsep entiti perundangan ini telah mendapat perhatian dan telah dikupaskan dan dibincangkan secara agak luas oleh ulama kontemporari Islam menggunakan kaedah-kaedah kias lah. Okey, kenapa pada zaman empat mazhab dahulu tidak ada perbincangan yang detail mengenai konsep entiti perundangan? Kerana secara mudahnya Islam dahulu ialah lebih simple, di mana bila kita membincangkan tentang obligasi ataupun tanggungjawab, kita lebih mengatakan bahawa obligasi itu ialah ke atas setiap individu itu sendiri. Sebab itulah adanya konsep seperti konsep pahala, konsep dosa, syurga dan neraka, di mana setiap individu bertanggungjawab atas perbuatan yang dibuatnya. Okey, tetapi by time ulama kontemporari Islam telah menerokalah lebih dalam tentang konsep ini dan melihat bahawa sebenarnya ada konsep-konsep dalam Islam yang boleh menerangkan, yang boleh dikaitkan dengan konsep entiti perundangan, iaitu kita tengok rajah di bawah ini yang berwarna oranye dan hijau itu. Pertama, konsep azimah. Kedua, konsep syahsiah iktibariah dan juga konsep al-ahliyah. Okey, konsep azimah ini ialah konsep yang banyak dibincangkan oleh, kalau saya sebut ni ialah ilmuwan fiqh kontemporari Mustafa Ahmad Az-Zarqat dan Muhammad Abu Zurrah, yang mengaitkan konsep azimah dengan konsep entiti perundangan, iaitu tentang komitmen dan tanggungjawab. Manakala anaknya, konsep al-ahliyah, ialah berkenaan kelayakan
Dalam Islam sebenarnya ada banyak jenis kelayakan, iaitu al-ahliyah wujub, al-ahliyah adab. Tetapi saya tak akan fokus di situ kerana masa yang terhad. Jadi saya fokus kepada yang seterusnya, konsep syakhsiyah iktibariyah ataupun personality anggapan. Okey, apakah itu syakhsiyah iktibariyah? Okey, konsep syakhsiyah iktibariyah kalau ditranslate ataupun diterjemah kepada bahasa Melayu ialah personality anggapan. Secara mudahnya ialah pemberian sifat keahlian manusia kepada entiti dengan tujuan untuk bersyarikat ataupun tujuan-tujuan yang lain yang tertentu dengan adanya pengasingan komitmen daripada individu. Okey, saya bagi gambar supaya mudah untuk faham apa itu syakhsiyah iktibariyah, apa itu syakhsiyah tabi'iyah. Syakhsiyah tabi'iyah ni ialah personality yang sebenar, iaitu setiap manusia itu sendiri ialah syakhsiyah tabi'iyah. Tetapi syakhsiyah iktibariyah bukan individu, dia adalah seperti satu organisasi, dia adalah satu kumpulan manusia yang ada tujuan dia sendiri, yang ada matlamat dia sendiri, jadi dia buat kerja sama-sama, itulah dia syakhsiyah iktibariyah. Contohnya ialah company-company, badan-badan yang ada, persatuan atau kumpulan atau sekolah dan sebagainya lah yang dilakukan secara kolektif. Okey, adakah Islam mengiktiraf konsep syakhsiyah iktibariyah ini? Okey, 4 bentuk penjelmaan syakhsiyah iktibariyah dalam Islam. Okey, sebenarnya bila saya baca dan selidik, ada banyak contoh-contoh lain dan juga teori-teori yang berkaitan yang boleh menunjukkan bahawa konsep syakhsiyah iktibariyah ini ada dalam Islam. Tapi inilah 4 yang utama yang saya rasa berkaitan dengan Majlis Agama Islam Negeri ataupun dalam konteks MAIN. Okay, pertama, pemilikan harta wakaf. Okay, perbincangan tentang pemilikan harta wakaf ini akhirnya membawa kepada bahawa pemilikan harta wakaf ini tidaklah terletak di bawah pemilikan individu iaitu syakhsiyah tabi'iyah, tetapi diletakkan di bawah sesuatu entiti ataupun badan iaitu syakhsiyah iktibariyah. Okay, yang kedua, konsep al-khultah dalam zakat ternakan. Okay, al-khultah ni berasal daripada perkataan khalata iaitu bercampur, iaitu banyak dibincangkan dalam fiqh zakat al-an'am iaitu zakat ternakan. Okay, elemen percampuran yang ada dalam zakat ternakan dalam konsep khultah ini membuktikan bahawa percampuran gerak kerja dalam konsep syakhsiyah iktibariyah juga wujud dalam konsep al-khultah ini. Jadi membuktikan bahawa ada kaitan lah antara konsep al-khultah dalam zakat ternakan dengan konsep syakhsiyah iktibariyah. Yang ketiga, penubuhan jabatan Baitul Mal. Okay, ketika zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, iaitu Khalifah kedua, beliau telah mewujudkan satu jabatan Baitul Mal dalam Dewan. Jabatan ini memang khusus untuk menguruskan harta-harta umat Islam yang tidak ada pemilikan individu. Jadi, jabatan Baitul Mal itu sendiri ialah satu entiti perundangan. Mungkin bukan perundangan kerana masa tu saya tak tahu perundangan bagaimana, tapi ianya sangat dekat dengan MAIN itu sendiri, konteks MAIN. Okay. Yang akhir sekali ialah konsep asyirkah dan mudarabah. Seperti kita tahu, syarikat ataupun syirkah merupakan pencampuran saham atau modal dalam kerjasama syarikat. Okay. Dalam mudarabah pula, kita tahu ada Rabbul Mal iaitu pemilik modal dan juga mudarib. Okay. Dalam perbincangan fiqh ada mengatakan Rabbul Mal dan mudarib ini boleh dan harus untuk membeli barang perniagaan kontrak mudarabah mereka sendiri kerana ada komitmen berasingan. Maknanya jika saya sebagai Rabbul Mal, saya boleh membeli barang yang dijual oleh mudarib saya sendiri kerana saya ada dua watak. Pertama, watak saya sebagai individu biasa yang hendak membeli barang. Yang kedua, watak saya sebagai Rabbul Mal. Jadi, di situ ada komitmen berasingan yang membuktikan syakhsiyah iktibariyah ini ada dalam Islam. Okay, implikasinya ialah dapat disimpulkan bahawa konsep ini walaupun tak ada dalil langsung dalam Islam, tetapi melalui perbincangan ini ada menunjukkan bahawa konsep entiti perundangan boleh diterima dalam perundangan Islam. Yang kedua, penubuhan institusi MAIN di bawah kerajaan negeri adalah satu bentuk entiti perundangan yang diiktiraf undang-undang dan diterima dalam Islam. Ini adalah enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor. Sedikit saya coretkan. Akhir sekali kesimpulan,
Kertas kajian ini cuba meneroka topik entiti perundangan di bawah kaca mata perundangan Islam dalam konteks main. Kajian juga mendapati Islam menerima konsep entiti perundangan selagi mana ianya bertepatan dengan syarak dan dikuatkuasakan oleh undang-undang setempat. Yang ketiga, konsep azimah dan konsep al-ahliyah perlulah dijadikan asas kepada konsep entiti perundangan dalam Islam. Kajian mencadangkan main untuk terus memerhatikan amalan pentadbirannya agar dapat berperanan dengan penuh tanggungjawab iaitu azimah dan memerhatikan ciri-ciri individu yang layak iaitu konsep al-ahliyah untuk diberikan amanah menguruskan harta umat Islam. Okey, itu sahaja daripada saya. Harap adalah sedikit manfaat yang dapat dikongsikan bersama dan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Salam Ramadan.